Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sharaf, Allahumma kinna bi karamatil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Wa 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi faman yakfur bihi faulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan kasihi Ustaz Pengurusi Majlis Pengarah Program Seminar Tadabbur Quran, yang berusaha Ustazah Kusmawati Kasim, Wakil Jabatan Dakwah Jaib, yang berusaha Ustaz Muhammad Abdul Ghani, Ketua Sektor Pendidikan Islam JPN, yang berusaha pengarah kami Ustaz Syahrin bin Al-Awaludin, sahabat dan ustaz-ustaz saya Bentang Ketah Hijau, dan tutup guru Tuan Imam, ustaz-ustaz yang dikasihi dan dirahmati sekalian. Pertama kali saya ucap jazakumullah khairul jaza dan setinggi penghargaan. Terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang barakah ini saya dapat bersama dengan antum ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Saya dari pagi tadi pun dah seronok bila bersama dengan kita semua yang hati-hati untuk ingin semua memertabatkan Quran dalam diri kita, dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Dan insyaAllah ta'ala kita semua berkongsi dalam sesi ini untuk kita memertabatkan Quran dalam hati kita, yang merupakan tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala turunnya Al-Quran kepada kita. Saya minta maaf awal-awal kalau penyampaian saya pada hari ini dengan bahasanya yang kadang-kadang keluarnya Kelantan, cubit Kelantan. Kadang-kadangnya akan hasilnya cakapan saya daripada Fatani, sebab ayah saya orang Kelantan, mak saya orang Fatani, dan besarnya di Fatani dan bekerja banyaknya di Kelantan. Dan saya ulang alik kat sempadan rumah saya pergi sepadan, sepadan Pegalang Kubur. Ustazah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tadi apa yang kita telah dengar banyak daripada penyampaian ustaz kita tentang Quran adalah hidayah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa Allah kaitkan hidayah itu hanya kepada orang muttaqin saja? Orang Arab kalau tanya, ustaz, orang Arab kan faham bahasa Arab, kenapa dia orang tak dapat hidayah? Mungkin apa yang disebut oleh Ustaz Muhaimin tadi, sebenarnya unsur tadabbur bukan semata-mata untuk mendapat ilmu, tapi berasasnya kepada hati yang bersih, hati yang terbuka, hati yang bersedia untuk menerima kebenaran. Kalau kita dengar kisah Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Akhnaq bin Suraid, 3 malam berturut-turut mereka mengambil tempat di sebelah rumah Rasulullah SAW untuk memerhatikan bacaan Rasulullah. Dan dalam malam pertama mereka terkejut bila Abu Jahal bertemu dengan Abu Sufyan. Kenapa kamu datang? Saya nak dengar Quran yang apa yang diturunkan kepada Muhammad. Abu Suraid tak puas hati, dia tanya Abu Jahal, kenapa? Kamu memang dah beriman ke dengan Nabi Muhammad? Dia kata memang. Apa yang diturunkan itu adalah perkara yang benar.
kenapa kamu tidak mengucap masuk Islam? Kata Abu Jahal, kami dapat, ceritanya panjang, dia kata, keluarga kami dengan keluarga Banu Manaf dengan Banu Hashim ini panjang ceritanya. Berebut-rebut kami untuk nak menguasai kota Mekah. Keluarganya sudah terpengaruh di Mekah ini dengan berbagai-bagai amal yang mereka lakukan. Fa'at'amu fa'at'amna. Mereka buat jamuan makan, kami buat jamuan makan. Tapi lah sekali mereka dibangkit seorang Nabi di kalangan Banu mereka. Dan saya tak ada berani untuk nak tunjukkan bahawa kabilah kami ada juga Nabi. Lalu kita nak beriman lagi, dia kata, sampai tunggu masa saya nak menang dulu dengan alasan saya nanti saya akan beriman lepas itu. Tapi Allah dengan sebab persiapan hatinya tak boleh cukup dan hatinya tidak bersedia untuk nak terima kebenaran, Allah kuncikan hatinya, sebab itu dia tidak dapat hidayah. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Berulang-ulang ayat macam ini disebut dalam Al-Quran. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Bila sebut pasal hidayah, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah menghantarkan seorang rasul di kalangan kepada orang-orang yang ummiyin, kalangan yang buta huruf, bodoh. Orang tak tahu apa. Kalau Mekah pengembara kambing, Bilal dijual beli macam sampah dia. Tapi oleh kerana diberi peringatan min ru'atil ghanam, daripada orang yang hanya pengembara kambing itu, ila ru'atil umam, mereka menjadi pemimpin dunia yang hebat kerana dapat hidayah Al-Quran. Dibawa mereka. Sayyidina Umar selalu menangis bila dia dengar ayat Al-Quran. Dan banyak ayat Al-Quran yang mengesankan, mengejutkan mereka. Dari ayat pertama dia dengar di rumah Fatimah adiknya, yang berbunyi Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Dia terkejut, dia jatuh pedang dia. Dia beriman. Lepas itu bila bunyinya ayat-ayat Al-Quran, dia terus menangis. Kalau tengok kisah dia, satu masa dia berdepan dengan Abu Bakar dalam isu perang Badar. Rasulullah berdapat menawankan berapa banyak tawanan Badar. Tapi kata Rasulullah, apa kita nak buat tentang tawanan ini? Jawab Abu Bakar, kita simpanlah. Ini semua anak-anak kita, keluarga kita. Dia orang ni bijak pandai dalam beberapa hal. Biar dia ajar apa yang dia pandai untuk anak kita, dan kita bincang dia dakwah untuk masuk Islam. Kata Umar, ini orang jahat, patut bunuh. Dan kalau dia lahir beranak, nanti dia akan beranak jahat juga. Kata Umar. Kata Abu Bakar, ma'arata illa khilafi. Umar, awak selangaja tak nak buat bagi pandangan pendapat yang tak nak suka dengan aku. Kata Umar, bukan aku tak nak suka dengan kamu, wahai Abu Bakar. Suaranya lantas, kuat sikit depan Rasulullah. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang beriman, jangan angkat suara kamu lebih pada suara Nabi. Nanti Allah akan hampa amal kamu yang secara kamu tidak sedar. Dia menangis. Dia balik rumahnya. Lepas itu Rasulullah setiap kali bertemu dengan Umar dia tak cakap dah. Hingga sampai Rasulullah kena masuk dekat dia. Awak nak kata apa Umar? Awak nak cakap apa? Nak beritahu apa pada saya? Begitulah Umar sampai akhir hayatnya. Dengan orang yang kuat, orang yang nak hentam Islam, orang yang nak bunuh Rasulullah, tapi oleh kerana hatinya bersedia untuk menerima kebenaran,
Dan setiap kali turun ayat Quran dia menangis. Setiap kali dia baca Quran dia akan ulang ayat-ayat yang terkesan di hatinya untuk ulang. Seperti mana yang disebut oleh Ustaz Muhaimin tadi. Kawan sekalian, muslimin muslimat, hidayat yang Allah boleh tunjuk kita melalui Al-Quran, kita akan mengenal Allah. Ramai orang tak kenal Tuhan kalau tanpa Quran. Dia orang sembah Tuhan, hanya kenal Rabb, tapi dia tak kenal ilah. Orang Mekah, man khalaqas samawati wal ardh, yaquluna Allah. Tapi kenapa bersembah Allah itu bagai berhala? Sebab dia tak kenal itu ilah. Allah akan menentukan dia. Dia akan kenal Rasul wal Risalah dengan Al-Quran daripada petunjuknya. Dalam kisah yang banyak dalam Al-Quran, 48 kisah dan 52 kisah Quran menceritakan tentang nabi-nabi dan kaumnya. Untuk kita sama bertadabbur wajibatul ubudiyah kita dengan Allah. Itu jawanibul hidayah yang insya-Allah akan capai kalau kita dapat bersedia untuk bertadabbur Quran. Siapa manusia? Kerana Allah cerita dalam Quran. Siapa syaitan? Siapa? Dan kita boleh kenal at-ta'arruf 'alal qaum yang disebut oleh Ustaz Muhaimin tadi. Ciptaan alam ini tak kenal kita. Cerita semua dicerita dalam Al-Quran yang panjang, cerita lebah. Tuhan menceritakan seorang pakar kulit di Chiang Mai sana. Dia masuk Islam kerana dia tahu ayat yang berbunyi innal ladzina kafaru, apabila orang kafir diazab dalam neraka akan bakarnya kulitnya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Dia buat kenyataan bahawa sakit kita hanya di kulit, di dalamnya tak sakit. Dan dia terus beriman dengan ayat itu dan dia masuk Islam kerana dia seorang pakar kulit. Itu menunjukkan ta'aruf kita tentang apa yang ada di dunia ini. Quran menceritakan qawanin al-hayah al-hakimah bainal qaum. Kan tadi kan planet dunia, sakhar lakum Tuhan cerita kita dah. Sakhar lakum ma fil ardi jami'an. Semua di langit dan di bumi Allah akan memudahkan untuk kita. Dan hak kita sesama manusia, dengan ibu bapa, dengan pemimpin, dengan anak, dengan suami isteri. Itu hidayat yang kita boleh duduk atas jalan betul. Dengan Al-Quran yang kita akan capai insya-Allah. Sebab tu persiapan kita. Contoh kalau kita baca surah An-Nas, tadi apa yang telah sebut banyak oleh pembentang kita. Kalau kita baca surah An-Nas, kita akan baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita hanya kenal Allah Tuhan. Tapi apa disebut tadi? Rabb, ilah, malik lain. Kita akan kenal kita. Kita akan sentiasa berlindung dengan, selepas kita baca ayat ini, berlindung dengan Allah, supaya kita adalah hamba. Siapa kita? Kita dimiliki oleh Allah. Kita adalah dicipta oleh Allah. Kita adalah orang yang sangat taat dan setia pada Allah. Rabb, ilah, malik. Kita memiliki Rabbi. Tadi yang sebut syaitan dalam tu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan kita boleh cerita dengan dan tadabbur makhluk yang halus kita tak nampak tapi disebut dalam surah itu. Ada satu makhluk yang halus kita kena minta dengan Tuhan. Isti'anah billah. Tajdid niat kita dan minta pertolongan sungguh-sungguh dengan Allah supaya kita tidak dikacau oleh makhluk jin dan syaitan ini. Dan wajibat amali kita. Lepas kita baca surah ni, apa yang patut kita buat? Tadi apa yang disebut oleh Ustaz Muhaimin, kita ada kognitifnya untuk kita faham, untuk kita rasa, untuk kita nak buat apa kalau kita ada unsur untuk kita nak tadabbur Quran walaupun ayat surah pendek. Dari surah Fatihah kita baca Rasulullah kata dalam hadis kursi, Allah dah bersumpah, Allah dah bagi dalam solat kita itu dua bahagian. Kalau kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, apa Allah jawab? Allah akan jawab hamadani abdi. Tengok hamba aku, puji aku. Kita akan kata-kata sampai Allah jawab. Sebab tu makruh kalau siapa yang diterima baca satu wasal dengan wasal Quran itu surah Fatihah. Disunatkan itu sekejap kita tadabbur. Jawapan tanya Tuhan. Bila kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa Tuhan jawab? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al.
Inilah aku dengan hamba aku. Aku nak bagi coba yang dia minta. Apa yang kita minta sebenarnya? Tiap hari 17 kali wajib kita minta. Kalau tak minta tak cukup 17, dosa kita. Minta hidayah. Hidayah macam mana? Hidayah yang Allah tafsirkan. Hidayah yang orang dulu dapat hidayah. Bukan dengan sesat. Sebab itu sunat. Bila dengar ayat dengan tadabbur, semua kita imam, makmum. Sebab itu setengah-setengah mazhab dia kata tak wajib baca makmum Fatihah. Sebab cukup dengan imam, bacaan imam. Dan dia kena istimah. Lepas itu kita buat apa? Amin. Siapa yang kata amin, kata Rasulullah, bersama dengan malaikat, bersama dengan makmumnya, Allah akan ampun dosa dia. Semua sekali. Itu tadabbur yang kita haruskan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dan Al-Quran. Hari ini masyarakat kita masalah hebat. Semua boleh hafal Quran. Kata Ibnu Mas'ud, saya ingat kata-kata Ibnu Mas'ud. Dia kata, kami susah di generasi kami untuk nak menghafal Quran, tapi kami senang, sahal alaina al-amal. Kami mudah nak buat amal. Sebab dia orang tak baca banyak Quran. Tapi dia kata, wa inna man ba'dana yasahal alaihimul hafz. Senang dia orang nak hafaz. Macam rekod. Otak kita boleh macam keset dah, boleh masuk, semua nak masuk. Tapi nak turun ke hati itu susah. Wa yas'ab alaihimul amal. Susah juga yang orang tu nak buat amal apa yang dia hafaz. Itu tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu Sayyidina Umar cerita banyak tentang Quran ni. Dia distraksi dengan Quran. Dia akan baca satu ayat, dia akan ulang ayat yang dia sentuhan hati dia. Jadi kewajipan kita Al-Quran kita dah teringatkan tadi ya. Imam, hormati, sayang. Setakat mana kita sayangkan Al-Quran? Kalau orang sayang bini, Kelantan kata, dia akan tengok bini dia di akhirat. Tak dengar suara bini pun menangis, kecewa, telefon. Kenapa tak kak abang telefon? Dia akan rindu Quran. Betapa banyak hari kita ini tak dengar Quran, tak tengok Quran, tak. Macam Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Hari dia nak mati dia bergantung di Quran. Tangannya. Kenapa? Dia kata saya bimbang. Hari ini aku mati. Celakanya aku kalau tak sempat dengar, baca dan tengok Quran. Allahu Akbar. Kita doakan kita menjadi orang yang beriman, dengar berhati. Dengar Quran untuk nak dapat tadabbur tadi, kena perhatikan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kena dengar sungguh-sungguh dan perhati. Wa ansitu. Sebab tu Sayyidina Umar, bila dia dengar perhati adik dia baca, dia dapat hidayah, dapat rahmat. Yang lain dengar tak perhati. Kita pasal Quran tempat mengelak. Orang Kelantan kata, buat puluk pasal Quran. Untuk siapa dengar? Saya salah tukar. Makcik, Quran ni nak siapa nak dengar ni? Haram yang makcik yang pasang dan makcik yang cakap dengan Quran yang telah pasang tu. Sebab kita tak nak dengar Quran tu untuk burung dengar. Tadi di Kelantan betul. Saya ada projek dulu, sekarang pun ada, dengan KB. Dia pegang lembu, dia pasang Quran. Saya pun tengok berbeza. Dia kata lembu yang pasang Quran dengan tak pasang Quran. Baca dan tertib. Hari ini alhamdulillah kita semua berebut nak baca dengan tertib. Apa maksud baca dengan tertib? Saya senang je. Saya di Thailand buat kursus guru untuk setiap kampung untuk mengajar Quran dalam metode berjuang. Kata Ustaz kena baca betul. Macam mana baca betul? Senang je. Betul dengan betul huruf, betul baris. Sebab tak betul huruf berubah makna Quran. Tak betul baris berubah makna Quran. Nak cerita innama yakhshallahu. Dalam Quran innama yakhshallaha. Ulama takut pada Allah. Kita baca Quran, Allah takut ke ulama. Betulkan baris. Panjang pendek orang baca 2 harakat, kita 1 harakat. Jadi fantalaqa hatta Habib Khidir dengan Nabi Musa berjalan. Yang kita baca seorang je jalan. Qala rabbana. Adam dengan Hawa berdoa, kita baca qala rabbana. Jadi seorang kan? Jadi 2 orang. Bacaan tertib betul dengan dengung. Quran kena wajib dengung. Quran kena betul wakaf wasal. Ramai orang baca tak perhatikan wakaf wasal ya. Nak berhenti, nak pergi tak boleh Quran. Dia ada adab dia. Contohnya dah. Laqad kafara alladzina qalu, relax dia. Sambung balik. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Tuhan miskin. Ada seorang tu iman, dia baca fawailul lil musallin.
Allah. Makmum kata semua masuk neraka kita sembahyang. Pasal apa sembahyang Ustaz? Sebab dia wakaf tak kena tempat tu. Tak ada wakaf itu. Berhenti boleh, tapi nak wakaf tak boleh. Sebab masuk neraka semua lah kita. Kena baca. Kalau kita nak baca Quran sekarang dengan qiraat apa? Qiraat hafaz. Baca qiraat hafaz. Ada tempat pelik-pelik yang kita panggil gharib. Qalu ya abana ma laka la ta'man. Ada dengung Ada muncul lagi pula dah. Ada macam ni. Baru kita dapat hasil perbacaan itu betul pahala. Dan kita insya-Allah memahami erti dan tadabbur, beramal dengan ajaran Quran. Ini kewajipan kita. Jadi kemuliaan Quran akan tercapai kalau kita niat dari awal-awal untuk nak dapat apa yang kita nak niat. Sebab tu si amal kalau boleh tajdid niat. Setelah tajdid niat, isti'anah billah, insya-Allah kita dapat. Ibnul Qayyim kata niat ni kena 3 kali. Sebelum buat niat, setelah untuk buat kena niat, lepas buat kena niat balik. Apa yang kita muhasabatul ala niat kita. Kamu yang pergi Mekah banyak kali tapi balik dia nak marah, orang tak tegur dia. Aku hilang sebulan, aku tak tanya kau gimana. Dia nak marah. Itu bapak dan amal. Pada orang banyak menjadi dermawan, tapi hasil dermawan tak ada dekat nak mati dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Habis dia. Kan nak mati dia kata, "Hei, awak tak ingat awak belajar sampai PhD, siapa yang bayar zakat awak? Saya yang dengan duit zakat saya lah tu. Awak tak terima kasih saya. Pasal nak bangkit, habis amal dia." Itu belum lepas kemudian, sebab tu kita niat untuk dapat apa kena baca Quran ni. Niat untuk apa? Tuan-tuan puan sekalian. InsyaAllah kita semua niat nak dapat pahala. Nak dapat pahala kena baca dengan tertib. Warul baqaril Quran wal Quran yal'anuhu. Ramai yang baca Quran tapi Quran laknat dia. Dia tak sedar. Baca tak kena tajwidnya. Dia tak usah baca lah. Tengok saja. Boleh pahala tak tengok Quran? Boleh. Dengar Quran boleh pahala. Saya sesi ke Kuwait banyak kali seminar Quran ni. Saya duduk dengan seorang ketua. Dia menangis. Dia kata saya tak boleh baca Quran. Saya pergi belakang dia cerita balik, Ustaz, Allah kurniakan kepada saya ini boleh baca Quran. Awal-awal dia orang Arab pun ada yang buta huruf. Dia menangis bila orang tengok baca Quran. Orang ajar dia 2 kelimah saja dalam Quran. Baca tengok je. Kelimah ni ada kelimah Allah. Dia buka Allah. Dia cari kelimah Allah. Allah itu dia yang dia baca. Dan dia boleh khatam Quran dengan kelimah Allah itu. Dia kata saya boleh pandai ni pun mujur besar dah dia. Seronok dah. Tapi bila lepas pada itu kuat kesungguh dia, cita-cita dia nak dekat Quran, Allah bagi dia ingat sebahagian besar daripada Al-Quran. Seorang kawan saya nama Muhammad Sulaiman. Dia menangis ke mak dia, "Mak, saya nak jadi hafiz. Mak, saya nak jadi hafiz." Mak dia kata, "Mak, dia tak bagi. Sebab awak ni, kalau tengok dah perangai awak ni, suasana rumah kita bukan suasana hafiz." Nanti ada hilang dosa kita. Dia pergi Mekah dengan mak dia. Dia masuk dalam halaqah yang ada dekat Madinah Mekah. Balik tu dia berdoa betul-betul dia nak jadi seorang hafiz Quran. Mak dia kata, "Ustaz Muhammad, ana hafiz tu 6 sufur." Saya hafal Quran 6 bulan, Ustaz. Kenapa? Saya cita betul-betul nak dapat saya jadi hafiz. Satu malam mak kejutkan saya dalam rumah. Mak kejutkan saya, "Muhammad, kenapa tak tidur?" Saya kata, "Saya dah tidur, mak." Dia kata, "Sebab apa? Tadi aku dengar awak baca Quran 2 juzuk tadi." Dia kata. Dia boleh baca sebab impian dia untuk menjadi seorang Quran Allah bagi. Itu mukjizat Quran. Kita nak baca niat untuk dapat hidayah, insya-Allah dapat hidayah. Kita nak dapat rahmat dan barakah. Ada orang baca Quran jadi ubat dia. "Ustaz, saya dah baca Ustaz, doa yang Ustaz bagi tu, syaitan tak lari pun Ustaz. Ustaz ajar ayat kursi ke ayat apa, syaitan senyum je Ustaz. Dah hantu yang masuk ke adik saya tu dia baca, dia lawan saya balik. Dia baca juga ayat kursi Ustaz." Tengok balik. Yang awak tak pernah baca Quran kok. Bila awak baca, syaitan suka. Awak baca Quran juga hari ni. Sebab tu guru yang baca Quran, dia tak payah baca pun, dia pergi dah. Dah syaitan lari dah. Man arada an yastajiba du'ahu fil raqa fil syiddah falyaksir du'a fil raqa.
Siapa yang nak terima doa dia waktu dia senang, waktu dia susah? Banyaklah doa waktu dia senang. Kan dia tak baca ayat kursi sebelum tu. Semayang pun tak nak semayang. Dia nak baca ayat kursi, nak suka syaitan lagi. Sayyidina Umar tak baca pun Quran. Dia lari jalan seorang ni, syaitan dah lari orang lain. Kerana kuatnya rohaninya. Dan insya-Allah jadi ubat kalau kita ni ada jadi ubat Quran. Kita tidak ditulis oleh Allah. Lam yuktab minal ghafilin. Man qara'al Quran 10 ayat fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Apa maksud ghafilin? Dia tidak lalai, tidak nyanyi walaupun tua dia. Semalam saya teringat, saya kuliah Maghrib sana. Seorang tua anak murid saya di Kelantan. Dia umur 90 lebih dah. Dia belajar Quran, baca Quran. Hingga mana? Dia kata ke saya, Ustaz Mat, saya nak belajar sampai mati. Tak payah belajar lah, tak payah. Saya dah baca dah setiap hari dah. Tapi saya nak baca sampai mati, Ustaz. Satu malam dia belajar dengan saya, dia balik, dia meninggal dunia. Selepas dia baca surah Yasin Waqiah Tabah di atas pohon bini dia. Isteri dia kata, Mak, macam mana awak nak mati malam ni? Saya nak mati dulu malam ni. Dia kata, lepas ni awak mati ikut saya lah. Romantik dia mati. Sebab Allah masukkan dia dalam golongan yang tak lalai. Dan Allah sayang dia. Termasuk lalai kita. Pemain nu'amirhu nakisfil khalqi afala yaqilu. Siapa yang Allah bagi umur panjang, Allah akan jadi nyanyuknya akhir kita. Allah alladzi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ramai yang tua tak mati dihina oleh orang. Minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Anak-anak kita pun katanya baca Yasin tak nak mati. 10 kali baca Yasin, Mak, lambat lagi kamu nak mati, Mak. Saya siap bulan bawa tiket saya daripada KL kena balik baca Yasin kamu. Saya bulan lepas terkejut. Seorang kawan saya, Tok Guru daripada Patani. Saya naik flight ke Asia ke Mekah. Dalam flight itu saya terkejut. Tengok dia selama belah orang keluarga dia. Baba mak saya panggil dia. Pergi Mekah, ramai sangat. Oh Ustaz, saya nak cerita pelik sikit Ustaz. Apa cerita Ustaz? Apa cerita baba? Saya panggil baba mak dia. Mak saya sakit 3 bulan Ustaz. 3 bulan sampai doktor dalam ICU, doktor kata, bawa baliklah kamu. Dah tak ada harap nak sembuh dah penyakit mak. Paru-parunya, jantungnya tak bergosi apa semua sekali. Dia cakap, doktor jangan cakap gitu dengan saya. Saya anak marah doktor. Doktor suruh mak saya baca Yasin, suruh mak saya mati. Saya tak nak gitu. Saya nak panggil orang semua baca Yasin kat bilik ICU ni. Biar berapa hari tak mati saya sanggup bayar berapa bayar ICU. Tapi saya nak baca Yasin untuk mak saya hidup. Kebetulan dia kata, Ustaz, saya duduk tengok tiket Asia ada RM800 ke Jeddah KL. Terus dia beli sampai 17 orang. Seorang lagi tak cukup. Dia tengok pasport mak dia ada, tapi dia asyik 3 bulan. Dia beli masuk mak dia. Dia kata cucu nak kahwin di Mekah. Tapi dia panggil orang alim baca Quran untuk mak dia. Dia kata saya bernazar kalau berkah Quran ini mak saya sembuh. Dia baca Yasin untuk hidup, bukan baca untuk mati. Yang kita baca Quran untuk mati. Kalau tak mati marah kamu, lama mati mak. Pemper mahal mak untuk mak. Kan kalau untuk kami dulu mak beli murah, karena mak untuk mak mahal. Ya, kita gitu. Terus sampai 10 hari nak sampai tarikhnya bergerak ke Mekah. Mak dia celek mata. Mak dah sihat, dah cukup dah. Dia selalu baca Quran, mak boleh baca Quran. Saya jumpa atas flight. Mana mak? Saya gitu pada dia. Mak mati dah hidup balik mak dia. Itu rupa-rupanya barakah Quran. Sebab niat dia membaik. Dia baca Quran mak untuk mak dia, bukan untuk mati, untuk hidup. Berapa ramai dunia ini orang baca mak dia untuk mati cepat. Dia dapat semua Al-Quran insya-Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Akan ada saksi ikut kita dari kiamat. 10 saksi, 9 saksi. Allah, Rasul, orang mukmin, amal kita, langit bumi, Quran yang kita baca, kitab kita ada, malaikat bersama dengan kita, akan untuk angkutan kita. Salah satunya Quran itu hujjatan laka, akan peguam bagi pihak kita insya-Allah. Bacalah suratul Mulk setiap malam kata Rasulullah. Dia akan jadi hujjah, akan jadi peguam untuk kamu di dalam kubur. Jadi tuan-tuan mulia Allah sebut kita dengan Al-Quran ada 3 golongan. 3 golongan dalam surat Al-Fatir. Dia sebut
Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini orang yang selalu baca Quran. Dia selalu mengharapkan perniagaan yang tak akan rugi dia. Baca kita insyaAllah dia. Ada orang yang bagi Quran tersebut. Saya nak teruskan ayat seterusnya. Dia kata, Summa urusnal kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Ada orang yang berubuk buat baik. Bila dengar Quran berubuk dia tak jaga orang, dia belakang. Siapa yang bangun pagi ni dah buat puasa, tengok-tengok Abu Bakar yang angkat tangan. Siapa pagi ni dah ziarah orang sakit, Abu Bakar juga yang angkat tangan tu. Siapa pagi ni dah sedekah duit anak yatim, tengok dia juga. Dia dah berubuk untuk buat baik. Kita dah berubuk dah buat baik. Anda tengok ke Mekah, banyak orang berubuk. Nak dalam raudahnya, nak duduk sahawalnya. Balik rumah tak berubuk, duduk sahawal. Tak tahu. Berubuk nak pergi duduk ke Mekah je berubuk. Kat sini tak berubuk. Sebab dia tengok sana-sana berubuk. Rumah kita tak berubuk. Isar lagi dalam Quran, dalam fiqh. Al-isar fil qurbi makruh. Kita nak dia pakcik lah duduk depan, saya duduk belakang. Itu makruh apa namanya? Kita bagi orang yang untuk berubuk. Kita tak berubuk, kita diberi pahala makruh. Tak ada dapat pahala langsung kita. Kita jaga pakcik dapat pahala, saya bagi pakcik dapatlah pahala, bukan? Kita diberi saja pahala kita. Sebab kita dengan Quran ni ada 3 golongan. Jadi kepentingan tadabbur. Ini baru masuk tajuk saya. Tak tahu masa dah habis. Saya tengok mengantuk tadi, saya minta pasang sini. Tengok sini. Bila tak tengok saya pun tak apa. Kepentingan tadabbur Quran. Tadi sebut banyak dah dibaca ayat ni. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Ini dia untuk tadabbur. Dalam ketahrijah sudah masuk Quran ini diturunkan kepadamu penuh dengan barakah supaya mereka memperhatikan ayat. Tadi dah faham apa itu tadabbur. Bukan kita nak suruh faham tafsir. Kita di masyarakat kita sangat takut dulu. Sebab kalau kita nak faham Quran nanti tak boleh hanya mazhab-mazhab je yang boleh faham Quran. Itu ayat ahkam dalam Al-Quran hanya 200 ayat sahaja yang menjadi perselisihan ulama. Tapi ayat yang 9,500 habis untuk apa? Ulama fiqh bincang ayat khilaf, ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Tapi ayat yang lain, ayat yang Tuhan tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tadi kali baca Rasulullah dalam satu sesi baca ayat ni, dia tengok Jibril, dia tengok para sahabat semua sosok dengar baca Quran. 31 kali Tuhan sebut. Apa kata Nabi? Mali ara al-jinna ahsan jawaban li rabbiha minkum. Ma ataitu ala qawlihi ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila kita lalu situ illa kata Rasulullah, qalu, mereka menjawab, wala bi syai'in min ni'amika Rabbana nukazib falakal hamd. Ya Allah, tiada suatu pun yang kami dapat dusta nikmat kamu, maka segala puji. Kita jawab sunat tajawub. Ustaz Muhammad sebut tadi, bila baca Quran banyak Quran yang kata alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jawab tak kita? Jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tuh tadi ayat inna orang sembahyang kita nak sembahyang pagi Jumaat nak sujud sejadah, dia tak faham pun ayat. Saya kata innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia lagi sembahyang subuh dia sujud, tapi dia baca surah dia tak sujud. Dia jumpa ayat sujud 14 dia tak sujud.
Sebab dia tak faham. Sebab dia tidak tadabbur. Tuhan kata sungguhnya orang yang beriman dengan aku, hanya orang yang beriman dengan aku itu boleh disebut nama aku dan ayat. Dia tunduk pada dia, dia sujud. Kita sujud, kita kata apa dalam sujud kita? Sajadah wajhiyah. Sujud ya Allah muka aku ini. Lillazi khalaqahu, yang buat dia. Khalaqa dengan ja'ala, dan lain dah kita faham tadi dah. Yang buat daripada tak adanya muka aku ni jadi muka. Wasaqasan buka matanya dibelah dua. Mata telinga dua. Dengar pula. Dan sama je telinga ni dengar. Kalau telinga suara siapa, telinga ni sama juga. Telinga ni kata, tak, aku dengar tadi suara Zainab. Ini suara Maryam, tak. Sama je. Itu sama. Fatabarakallah kita sebut. Asalkan kalau kita sujud menangis syaitan kata apa? Aku pernah disuruh sujud dulu. Alangkah untungnya umat Muhammad ini berada sujud, dia sujud. Aku di tengah sujud, tapi aku dah di mereka dilaknat oleh Allah kerana kita nak sujud kepada Allah. Kita sebut, kita tadabbur insya-Allah. Banyak ayat yang disebut. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Fa bi ayyi ala wa min ayatihi dalam surah Ar-Rum. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Berarti Tuhan kata buat untuk supa belakang ni. Bukan setakat rupa tak suka, suara pun tak suka. Bukan suara, bahasa. Orang Kedah cakap apa? Ayat. Orang sini ular, orang sana ulu. Orang Kedah ni kata ular. Itu tiga bahasa dah tahu tak? Ustaz Ahmad orang Kelantan. Ya, tak hamak, ni tak dok kamu. Dan Tuhan dah tu untuk apa tu? Li ta'arafu, dia kata. Itu dah tahu wa min ayati. Semua dah untuk apa ayat Tuhan itu? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya ya'lamun. Sebut banyak kali kan. Ayat contoh banyak dah sebut tadi. Tuhan cerita pasal kisah Nuh dulu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kazzabat 'ad, cerita pasal kaum 'ad yang tenggelam. Cerita pasal kaum Fir'aun yang beriman dekat dia nak mati, Tuhan tak bagi iman dia. Dan Tuhan cerita. Semua itu Tuhan permudahkan. Kenapa kamu tidak berpikir? Itu pentingnya kita bertadabbur. Demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mau mengambil peringatan dan pengajaran? Walaqad ahlakna asya'ahum, tadi itu yang kali kita baca. Faham yang muddakir. Kita nak dakwah, kita tak boleh Ustaz nak tadabbur. Kita tak faham Ustaz Quran. Kenapa tak nak cuba faham? Ayat Fatihah yang kita baca 17 kali sehari, ramai yang tak nak cuba faham. Sebab nuzulnya. Apanya? Ayat tafakkur banyak Qul siru afala ta'qilu, qul inzuru. Ayat tafakkur pada ciptaan Allah. Tafakkur pada ayat-ayat makru'ah wa manzurah. Ayat tafakkur pada diri. Wa fi anfusihim. Telinga ni cukup dah tengok telinga kita dah. Kenapa tak buat iri-iri? Kalau tak ada ni, saya dah teh orang yang pakai ni. Dia teruskan masuk dengan alat dalam ni. Kita panggil dia Pak Cik. Dia tak tahu nak paling mana yang panggil tadi. Tapi kalau kita tiang di telinga ni, kita dengar daripada luar, kita tahu suara tadi daripada mana. Sebab ini ada. Dan pendengaran kita tak akan rusak sebab adanya penapis suara. Ya, cukup dalam diri kita. Kita nak tengok. Ramai yang hebat, dia rasa dia hebat, tapi dia tak kenal diri dia. Tanya berapa gigi batang gigi makcik, tak tahu je. Tak tahu dia. Tak tahu dia sombong dengan Tuhan. Allah fi siratil anbiya, diri muhasabah. Ini semua peringatan pada kita. Ciptaan langit dan bumi, ciptaan unta tersebut. Saya tengok pergi Kuwait, seorang ustaz daripada Yaman, Hadramaut, dia ada markas Quran. Kami jumpa satu malam, kami dibawa ke padang pasir. Kemudian kami bergila tazkirah. Dia kata, dia bersama-sama dia menangis. Mayukika ya Mubarak, saya kata. Kenapa kamu menangis Mubarak? Ustaz, dalam tazkirah dia, saya menangis, saya tengok unta.
Kenapa kamu menangis menonton? Sebab minggu lepas saya mengajar anak murid saya menghafal surah Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Tiba-tiba anak murid saya tak ingat baca surah itu. Saya marah dia. Awak baca, sambil balik awak kena baca. Besok mari awak kena baca. Ingat surah ni. Anak murid dia baca tahu tak? Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Sampai satu ayat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta dia berhenti jalan, tunduk berhenti. Kebesokan hari dia cerita kepada ustaz dia Mubarak, kawan ustaz. Dia kata, betul ke macam tu? Hari kedua begitu juga. Hari ketiga dia tak percaya. Dia pergi naik sekali dengan unta tu. Awak baca seperti mana awak baca, dia kata. Dia baca, dia naik unta. Tiba-tiba hari yang ketiga, saya yang menyaksi, dia kata. Unta terus menangis dan keluar air matanya. Yang last kali saya tengok air matanya bertitis atas batu dan macam darah, dia kata. Kita tak perhatikan unta. Unta menangis walau angz. Kita orang yang bersih, jiwa yang baik akan baca Quran, akan masuk dalam hati yang orang yang baik. Sebab tu kan banyak orang yang baca Quran tak masuk hati. Sebab tu kadang-kadang orang baca tu pun dah tak bersih dah kan. Cerita-cerita yang banyak, kisah dalam Quran yang cukup banyak, saya tak nak ceritakan untuk menghayati. Kita tahu sebab nuzul tadi disebut, memahami maksud ayat, memahami kandungan ma'rifi wujudadi dan tatbiki yang sebut ustaz tadi. Kisah Quran banyak. Berapa kisah semua dalam Quran? Kisah Quran ada berapa semua? Banyak ada sampai 48 kisah. Kalau kisah ini tersebut, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmah. Tuhan sebut jumlah kisah yang banyak. Dan saya nak teruskan syarat-syarat untuk dapat Quran tadi disebut oleh Ustaz tadi. Terakhir dengan baik, memperhatikan tujuan asasi yang diturun, mengikuti cara interaksi sahabat. Sebab itu penting kita tahu. Sebab kalau kita baca Quran, kita dah tahu sebab nuzul, kita akan berasa kita dalam suasana tadi. Selepas perang Badar, dapat tawanan banyak. Orang muda kata kami yang berhak kena boleh hantar rampasan ini. Sebab tu orang tua kan dia belakang, kami yang hebat. Masa tu kan turun ayat, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Selepas tu turun ayat apa? Turun ayatnya, hei orang-orang beriman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman itu. Turun kepada sahabat yang sedang ketika itu ada sikit unsur-unsur dunia. Bila Tuhan turun ayat pada mereka, orang yang beriman bila sebut ayat Allah, mereka akan sebut nama Allah, mereka akan takut, kejut. Bila turun baca ayat, mereka akan takut, mereka akan lepas pada tu tak nak berhubung dah hutan. Sebab mereka dalam suasana itu. Dan kita baca Quran dalam suasana itu. Kalau tak rasa, itu teracik hati kita lah. Penyakit hati yang banyak, penyakit hati yang mungkin menyebabkan kita tak nak disekat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita boleh tadabbur. Sebab tu banyak dalam Quran yang menceritakan tentang penyakit-penyakit hati ini dia. Sayyidina Umar dia sebut apa? Dalam Quran sebut kalla bal rana ala qulubihim. Orang munafik bila dia baca Quran, kenapa ustaz tak dapat? Hati yang cinta pada Allah, insya-Allah dia dapat. Tujuan yang membaca Quran tadi hidayah, mengulang-ulang ayat tadi ustaz dah sebut tadi rukun iman dan sebagainya. Saya nak cerita sikit Rasulullah dengan Abul Walid. Ni kenapa dia orang tak dapat hidayah? Kerana hatinya tidak bersedia. Abul Walid diutuskan oleh dari Nadwah bertemu dengan Rasulullah untuk bincang, buat rundingan. Awak nak apa ya Rasul Muhammad? Kalau kamu nak buat apa semua yang kamu duk bincang sekarang ni, maki mak ayah kita, celah Tuhan kami, suruh kami berhenti buat tu buat ni, nak gapo dia agak kata. Inturidu malakan wal laknat. Kalau nak raja, kami dah putus dalam darah dua untuk latih kamu jadi raja. Kata lagi, nak perempuan cantik, kami himpunkan jamakna laka ajmal nisa untuk kamu. Nak jadi orang kaya, jamakna laka amwal.
dengar sunnah Muhammad. Rasulullah kata, habis dah Kak Abah Walid? Habis dah. Nabi suruh dengar yang baik. Lalu dia kata, Isma' minni. Dia terus diam dan Nabi baca Quran. Dan dia baca Quran, berubah muka dia. Dia balik jumpa dalam Nawah. Dan Nawah dah dengar, apa pun sama mak dia nak kamu. Ra'aitu Abal Walid wajah li ghairi alladhi zahab. Kenapa Abal Walid balik muka lain? Kesan Quran tu ada. Tapi dalam hatinya dia kata, saya dah dengar apa yang dengar baca oleh Muhammad. Dia bukan kalam manusia. Dia keluar masuk dia. Kamu kena ajar buat gini. Kalau mau buat gini habis kita. Orang kamu dipimpin, didengari suara kamu di Makkah ini. Kalau kamu kata Muhammad betul, semua orang akan ikut Muhammad. Habis pengaruh kita. Summa nazar, summa abasar wa basar, summa adbar wa istakbar dia. Kamu cakaplah apa yang kamu nak cakap. Kalau gitu saya cakap dia sihir. Sebab kamu kena sihir, kata dia. Itu kena sebab tidak diberi peluang. Cerita Abu Sufyan yang saya cerita tadi, cerita istimak Quran Abu Lahab dan awal surah Taha dan sebagainya. Kenapa? Sebab Tuhan sebut, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyuhum zadathu hadhihi imana. Ada orang ngejek-ngejek, orang munafik. Dia dengar Quran, dia faham makna, dia akan mengalami. Dia kata, apabila diturunkan satu ayat surah kepada Nabi kita Muhammad, maka ada antara orang-orang yang munafik, dia kata, siapa tadi dengar Quran, mending tambah iman dia. Menganyi dia, mengejek-ngejek dia. Sebab dia tidak bersedia untuk. Tetapi orang-orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, maka surah ini akan menambahkan iman kepada mereka, sedangkan mereka gembira dengan turunnya ayat tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bila dia dengar suara Quran, dia kata, kami di Makkah, kami di Madinah, kejut saja bunyi ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Kami duduk bangun, kami duduk tidur, kami bangun. Kami duduk jauh dengan Rasulullah, kami masuk dekat. Kami nak dengar apa yang Tuhan panggil kami, ayuh beriman. Untuk bersedianya kami untuk nak buat, nak tinggal apa yang Tuhan nak larang kami. Bersedia dia. Kita di awal ladzina amanu, itu bukan panggil saya, panggil mokcik kat Kelantan. No. Kita tak rasa sentuhan itu kepada kita. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia akan rasa bila kena ayat tu atas dia. Dia tak rasa ayat tu kena atas orang lain. Dia menangis sampai akhir hayat dia. Dia cakap lagi depan Rasulullah dengan suara yang Rasulullah kena dengar. Apa dia Umar mau nak cakap dengan kami? Sedangkan dia orang yang kuat. Itu tadabbur yang akan mendapat manfaat. InsyaAllah saya buat kesimpulan. Interaksi hati dengan Al-Quran, melaksanakan perintah Allah, tujuan utama. Kita akan dapat kesan yang betul dengan tadabbur ini, dengan peralihannya, kesan-kesan baik. InsyaAllah kita akan rasa khusyuk dengan Quran. Kita akan dapat hidayah sempurna. Kita sebagai nasihat daripada kita Allah, kita akan tentram bila baca Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafat alaihimul malaikah wa anzalat alaihimus sakinah. Kita rasa tak tenang bila baca Quran. Kau sama je dengan konsert yang kita pergi. Ustaz, kalau saya pergi konsert saya lebih tenang, Ustaz. Duduk dengan bila Quran, tak rasa apa-apa, Ustaz. Sebab mungkin kita tak ada sifat niat untuk kita nak dapatkan tadi, benar tadabbur, mengetahui halal yang haram sebagai ubat zahir maupun batin. Tadabbur akan menghilangkan segala subhat untuk kita. Itulah apa yang saya dapat kongsikan. Saya tak tahu tak ada orang malu ayat kamu ni. Habis masa ke belum? Saya nampak pukul 1:10. Tadi Ustaz Muhammad dah makan masa saya 10 minit. Saya makan masa pacik-pacik buat 10 minit. InsyaAllah tak apa dia. Dan sebagai pengenalan ta'aruf, saya awal pertama kali sampai ke Perlis. Saya orang petani, duduk kat Kelantan. Jadi selalu baru ni bawa YDP Ikram Perlis. Dia kata, Ustaz bawa Ikram pergi sembelih kat selatan Thailand. Kami nak ikut. Saya kata ikut. Berapa orang nak ikut? 15 orang, 16 orang. Last sekali orang kata, Ustaz, kami tak jadi pergi, Ustaz, sebab bunyi bom. Kata, awak nak pergi Gaza dan nak pergi Palestin. Yang petani itu bom juga tahu. Saya pun tak tahu kat mana bom tu. Kata nak datang, datang. Kata nak datang, tak apa.
Dia orang pergi semua. Dan nak pergi pula. Dan saya tunjukkan Yayasan Quran yang saya bergerak di selatan Thailand. Alhamdulillah. Sekarang Thailand kita diberi peluang untuk boleh bergerak Quran. Saya dah bergerak hampir 300-400 buah pusat Quran di kampung-kampung. Telah ada Quran untuk pelajar baca. Kita hafaz. Dalam minggu depan saya buat multaqa dengan bantuan dari negara Arab untuk buat seminar Quran. InsyaAllah kita jumpa Ustaz Muhaimin, Ustaz Faktor Mentang, peranan-peranan hafaz. Dan kami diberi peluang dengan bajet kerajaan. Kerajaan bagi bajet untuk kami untuk kursus guru, imam-imam sebagai guru Quran yang berkualiti. Kami diberi peluang untuk tubuhkan stesen radio Izaah Quran. Saya pergi Kuwait. Saya dalam masjid. Ustaz Muhammad bangun. Saya bangun. Siapa yang nak bagi stesen radio kau Ustaz Muhammad untuk Quran di Thailand? Berebut orang Kuwait. Saya. Sambil buat stesen radio Quran. Berapa jam kita bincang tadabbur Quran. Risalah. Sebab ramai kan bagi kita orang tani ni mudah nak dapat bantuan daripada Arab. Sebab dia tengok kami make up akliyah minoriti. Ada sekarang radio Stewie. Kita sini tak ada orang yang swasta boleh buka TV dah. Kita sana alhamdulillah bergerak. Dan saya jemput kita semua pergi ke Thailand. Boleh tak? Takut? Nanti saya buat khatam Quran. Saya dah buat baru ni 700 pelajar, anak-anak murid daripada sekolah-sekolah rendah khatam Quran. Dan sekarang ni anak-anak petani nak belajar Quran di Malaysia yang sudah khatam sebelum umur 10 tahun. Dan sekarang alhamdulillah yang habis kerja 6, mereka ni dah banyak hafal Yasin, Waqiah, Tabah dan sebagainya. Dia orang nak belajar tahfiz di Malaysia, di Perlis, di Kelantan. Di Kelantan tu sampai tak ada Timur sebab dia orang tak ada tahfiz sains dan sebagainya. Nak belajar di Perlis lah pula lepas ni Siapa yang maha tahfiz terus terima anak-anak Kelantan, anak-anak petani nak belajar sini insya-Allah. Apa yang salah silap saya ucap minta maaf di atas bahasa yang saya guna ni. Tak tahu faham atau tak faham. Faham Kelantan. Petani pun kecek faham juga. Ustaz, saya tak faham ke? Ustaz, boleh bagi ruang soalan? Nak tanya untuk satu soalan Ustazah satu, Ustaz satu. Tanya Ustaz Muhaimin dia akan tanya saya. Tak ada kalau tanya saya lah. Tanya Ustaz Muhaimin sekali. Bagi ruang soalan, siapa? Ada? Faham semua lah. Ya dua, sama ada paham sama tak paham. Kalau dah tutup kita jelasan kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an al-azim wa inna minhu ma jahilna wa zakirna wa ma nasina wa subhana tilawati wa ana alayhi wa atrafna wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.